Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Okey, malam ni kita bersiaran lagi sekali dengan dekat page Teropong Bursa, Facebook Teropong Bursa dan kita akan study market macam biasa. Kita akan cari skrip, kita buat screening, kita akan cari kaunter-kaunter yang berpotensi secara teknikal untuk kita buat trading plan. Okey. So kena baca disclaimer awal-awal lah, dekat ada disclaimer dekat bawah ni okey, sentiasa ada. Alright. Kalau ada komen, korang boleh komen dekat ruang komen tu dan saya akan baca. Program kita hari ni macam biasa pukul 9 ataupun sekarang pukul 10 lah. Sekarang sampai pukul 10.30 lebih kurang kita akan study watchlist yang lama yang kita buat sebelum ni. Lepas tu kita akan cuba untuk buat watchlist baru lah. Okay. Alright. Tanpa melengah-lengahkan masa, okay. Tapi satu benda saya minta, tolong share dekat dalam tolong share live ni dekat korang punya page, dekat grup-grup yang korang biasa join lah. Okay. So supaya kita semua dapat manfaat daripada sharing hari ni. Okay. Alright. Tanpa melengahkan masa, terima kasih banyak kawan-kawan yang dah join. Jom kita share screen. Okay, so ni kita punya saya punya trading view punya setup lah. Okay, trading view ni bagi saya bukan satu benda yang penting, bukan satu benda yang penting, tapi kita kira dia berguna lah kalau ada. Okay, so dia sangat berguna kalau ada. Kalau tak ada, bagi saya tak ada masalah. Jadi pengalaman saya sebelum ni 2014-2015 tu kita trade dengan modal yang kecil kan, so tak ada bajet untuk beli subscription dan sebagainya. Saya memang guna 100% broker punya platform. Jadi apa yang dibagi semua saya kaji dan saya dapat sesuaikan information yang saya perlu. Dah jumpa kat situ. Lepas tu trading view ni hanyalah menyokong sajalah ataupun supporting tools. Dia kalau dia tak ada pun alhamdulillah insyaAllah tak apa. Bagi saya tak ada masalah. Okay, cuma maybe kita ada kekurangan sikit dari segi trigger, screener dan sebagainya. Tapi dari segi trade tak ada masalah. Okay, kita boleh scan secara manual dekat dalam platform. Okay, kita scan guna mata kita lah. Kita kena tahu apa yang kita nak tengok. Okay. Waalaikumsalam Cik Hafizi. Apa khabar? Market merah means peluang. Bagi saya ya dan tidak lah. Kalau market merah ni selalunya saya akan tunggu dan tunggu confirmation lah. Kalau merah sama ada exit position sedia ada ataupun tunggu. Jadi saya jarang lah masuk masa merah. Especially masa dia tengah merah yang heavy lah. Okay. Tapi okay, tak apa. Kita tengok website Teropong Bursa dulu ya. Kita tengok dekat laman utama, kita tengok performance hari ni. Bagi saya apa yang penting dalam market sebenarnya tidaklah terlalu bergantung pada indeks. Sebab kita ataupun saya ni short term trader sahaja based on technical. Jadi kurang gunakan indeks, kita tengok losers and gainers. Ini saya punya indikator utama lah. Okay, ni saya offkan untraded, okay, dan unchanged, tinggal losers dan gainers sahaja. So hari ni 5 hari bulan kita ada gainers 521 hari ni dan juga losers 485. Yang ni kita boleh dapat daripada trading platform lah. So ini dia derived information. So kadang-kadang tepat, kadang-kadang dia lari sikit. Okay. So market sebelum tu dah rally daripada sini kan. Kita ada gainers yang lepas pada PRU. Lepas pada pengumuman Perdana Menteri tu. So dia banyak counter yang naik. Sekat sini orang dah mula bullish 24 bulan 11 kita dah ada Perdana Menteri. Okay. So masa ni indeks naik banyak jugalah. Tapi counter yang naik banyak, hampir 970 ataupun lebih lah 970 dan losers 180 sahaja. Okay. Kita punya losers ni sekarang ni memang dia daripada dulu lagi dia maintain dalam 300, 200, 300 Okay. Jadi yang ni hampir 200. Okay. So lepas pada tu sharp profit taking next day 346 saja gainers dan losers meningkat. Dan seterusnya nampak macam tengah stabil lah. Jadi dia punya previous high pun dekat sini dan belum lagi turun bawah pada 300 lah, okay, ataupun 400 I would say. Okay. Jadi setakat ni market kita dah beberapa hari maintain atas 400 counter yang naik. So itu petanda yang bagus lah bagi saya. Okay. Alright, itu sajalah. Ni sentiment analysis pada saya ni memang saya guna yang ni.
Okay, sebab tu kita list yang ni. Jadi KLCI kat sini kita nampak okay, sharp naik sama dengan gainers lah. Okay, lepas tu dia turun sikit. Lepas tu KLCI KLCI turun lagi kat sini. Daripada sini KLCI turun. Tapi kita punya losers and gainers ni daripada sini yang lowest dia naik. Jadi dekat sini sebenarnya peluang sebagai trader. Sebagai trader peluang dia sekejap ya. Okay, sebagai trader peluang dia dekat sini. Masa tengah gain. Sebab tu saya kurang tengok KLCI ataupun kurang tengok indeks. Sebab indeks ni adalah 30 syarikat yang utama sahaja. So kat sini masa market KLCI dah mula sideways, 30 syarikat tu dah mula sideways, tak naik sangat, kita nampak banyak syarikat-syarikat lain yang selain daripada indeks naik pada hari tu. Banyak gainers kat sini lah. Okay. Alright, so tu lebih kurang lah strategi ataupun style yang saya gunalah. Okay. Okay, so kita tengok apa global KLCI. Tak payah tengok KLCI. Kita dah seperti yang saya discuss sebelum ni lah kot. KLCI ni dia masih lagi duduk dalam zone downtrend. Okay, dia belum lagi breakout yang seterusnya, tapi tanda-tanda tu dah ada lah. Okay. Jadi yang ni tak ada volume analysis. Alamak. So ni dah naik, lepas tu dia retrace, lepas tu dia naik, dia retrace lagi. Okay, ni maybe dia akan sambung naik lah pada pendapat saya. Okay, ni KLCI saja. Okay, dia naik, maybe maksimum dia cecah 1560 zone kat sini lah. Lebih kurang zone 4 segi ni. Yang mungkin saja. Tapi nak sampai ke situ dia kena break atas ni dulu. Previous high. Kalau dia turun ke bawah ni, maybe dia pergi ke sini 1300. Ini adalah pandangan dari segi short term sajalah. Okay, kalau kita tengok yang besar punya, kita nampak ni downtrend channel. Okay, so ni dia on the way nak naik kat sini. Tapi untuk naik kat sini macam saya cakap tadi, dia kena break previous high di situ. Dia kena keluar daripada zone ni. Okay, dan juga kena break previous high yang ni. Barulah ada peluang yang lebih tinggi untuk capai ke situ. Jadi kalau kita target ke sini, waktu dia tengah turun, janganlah kita target ke situ lagi. Okay, dia dah break support, maknanya kita punya analisis tu dah gagal. Signal dah sell lah sebenarnya. Okay. Alright, so kita tengok minggu lepas punya. Minggu lepas 28 dan minggu sebelum tu 21. Okay. Kita tengok 21 hari bulan tu. Ada tak? 21 bulan 11. Tak ada rasanya. Oh, ni ada. 21/11. Ada kita punya watchlist 2 minggu lepas. Oh, bukan. Yang ni saya punya screener saja. Alamak. Tak ada. Okay, 21. Ada 1 minggu tu kita tak sempat buat watchlist dia. Okay. Dan saya pun tak share dia punya list dulu daripada screener kita. Okay. Sorry ya. So kita tengok lah satu ni yang ada ni. 21 hari bulan 11. Kat sini ya. Okay, 21 bulan November tu. Satu je. Lepas tu satu terjadi pula tu. Inilah nama dia rezeki. Okay. So bukan menandakan 100% success rate benda ni. Cuma dia saya tersenarai satu saja. Okay, pada minggu tu. Tak sempat nak buat habis. Okay, 21 bulan dia 3 kat sini. Lepas tu 1 hari, 2 hari. Lepas tu hari ketiga terus maksimum sampai ke sini. Jadi gain dia kita start sinilah 21 bulan closing tu. Sebab screener ataupun bursa ni dia akan screen based on end of the day. Bukan end of the day lah. Dia akan delay 15 minit. Lepas tu dah market tutup, kita pakai yang data end of the day sajalah. Okay, itu lebih senang sebab dia dah fix kat situ dan semua orang boleh tengok. Okay. So kat sini 16, lepas tu 1-2 hari, 3 dia cecah maksimum dekat 32 sen. Okay, so kat sini ni lebih kurang 100% punya gain lah. Okay. Tapi probably tak semua orang boleh dapat yang itulah. Dapat 10% kat sini pun okay kan. So ini 21 hari bulan 11, 20, 22. Okay, jom kita tengok yang seterusnya 21, 28 kan. 28, 11. Ini 21, 22 bulan 8, 28. Ni dia. BTF 28 hari bulan 11, 20, 22. BTF punya screener. Okay. BTF. Jadi screener ni saya akan ambil daripada sini lah. Okay.
dekat website Teropong Bursa ni, klik dekat screener. Jadi siapa yang tak ada lagi, korang boleh buka dan daftar saja ya. Daftar, lepas tu korang akan dapat akses free lah. Korang boleh tengok kat situ. Kalau nak yang extra-extra tu kena subscribe lah. Okay. So ni sekejap kita refresh dulu sekali. Dan kita pastikan data yang last lah kita ada. Ada MyEG, data prep. Yang ni kita boleh guna untuk screening minggu ni. Okay. Alright, so kita tengok counter yang kita listkan. ASB 28 bulan 11. Okay. Jumaat, Selasa. So hari Isnin kita cuti. Okay. So kita buat screening ni 28 bulan 11 ni based on data kat sini lah. Jadi yang ni gagal. Sebab apa? Sebab dia masa ni trigger memang valid lagi, dia tengah trending. Tapi trade yang ni kalau kita ambil, saya consider dia kena cut loss sebab dia dah turun bawah pada moving average 5. Ini yang paling basic lah. Okay, trading plan yang paling basic kita pakai moving average 5 ataupun 10. Ni saya punya recommendation lah. Jadi korang try, kalau jangan terus cuba tau. Korang try backtest banyak kali. Maybe pakai moving average 10 ni lebih baik. Okay. So siapa yang miss video saya dekat YouTube, korang cari Teropong Bursa punya YouTube channel, search strategi paling simple. Jadi kat situ dia akan outline macam mana kaedah kita nak trade based on moving average. Cuma sekarang ni kita kena ada counter selection. Jadi counter selection kau boleh guna dekat dalam screener website Teropong Bursa ni. Okay. Alright, 28 bulan 11 Inari. Okay, Jumaat 25 kat sini. Okay. So dia tengah turun tu. Lepas tu next day dia gap down dan naik. Ini hari Selasa. So kita punya screening tiap-tiap hari Isnin kita buat kan. Jadi dia akan pakai data hari Jumaat punya sebab hari Isnin tu cuti. Alright. So daripada sini jom tengok. Ni. Lepas tu highest. Okay, highest market pergi dekat area situ 5%. Dan dia turun kat sini hampir 2%. So daripada sini bullish, lepas tu bearish, lepas tu dia pergi ke highest dekat 5%. Ini nak masa dalam masa 1, 2, 3 hari sahaja. Okay, jadi short term short term trading dekat screener ni dia valid antara 5 ke 10 hari lah. 5 hari tu probably 80% daripada data dia akan move dalam masa 5 hari. Okay. Dan seterusnya dalam masa 10 hari tu chances dia dah berkurang lah, mungkin dalam 65% macam tu untuk dia teruskan naik. Lebih pada 10% tu kira macam kita kena anggap dia gagal sih. Maybe ada counter yang naik dalam masa lebih pada 10 hari. Tapi dia peratusan dia dah kecil. Kalau ada 100 tu yang lebih pada 10 hari naik tu maybe dalam 20% saja. Okay. So nak letak harapan dekat yang 20% pun boleh lagi, tapi itulah kena ada trading plan. Okay. Ini untuk orang untuk kita ada, untuk latih kita ada disiplin jugalah. Jadi korang boleh watch list, korang boleh tiap-tiap hari korang boleh screenshot dalam website ni, tengok, lepas tu follow counter tu untuk 5 hari. Tiap-tiap hari cuba buat macam tu. Jadi korang akan nampak macam mana benda ni jadi. So nak tak nak memang kena ada effort. Okay. So Inari 5% dalam masa 3 hari. Alright. MyEG, cuba tengok. 20 Jumaat. Okay, kat sini ya. Okay. So kita pakai data yang closing price tu. 28 hari bulan. So daripada sini closing next day dalam masa 3 hari tu market naik cecah macam tu. Lebih kurang dalam 10% juga. Dan lowest dia lebih kurang lowest kat situlah. Okay. So tu. Nampak tak? Okay. Dalam 0.5% sahaja. Tapi dia naik sampai 10 ataupun 11%. Sorry. 10. Tu 10.9. Okay. Ni boleh pakai tu. Okay. So UEMS. 24 Khamis, Jumaat kat sini. Okay. So kita pakai data yang ni. Highest dia kat situ 11%. Okay. Nampak tak? Okay, kita trigger hari Jumaat sebab hari Isnin tu kita buat macam biasa, cuma hari Isnin tu tutup. So kita pakai data yang hari Jumaat instead of data hari Isnin. Okay, dan next day Selasa tu dia naik sampai
11%. Okay, walaupun candlestick tu tengah merah. Jadi bagi saya kalau nak tu korang kena berhati-hati lah. Jangan, kalau saya memang masa merah saya tak masuk. Tapi bila kita guna dekat lower time frame, korang akan nampak macam ni Sebab apa dia ada screener ni, dia tunjuk buy kat situ. So cuba korang kaji. Kita buka dekat maybe 4 hours. Okay, hari Jumaat hari tu 4 hours punya Selasa, Jumaat. Okay, dia tak keluar tanda juga lah. Sekejap tengok 1 hour. Okay, ni. So dia market turun. Okay, dia open, kalau tak silap saya dia buka kat area sini lah. Okay, kat sini open dia. Pukul 9 pagi tu 275. Okay, dia naik, lepas tu dia turun. Lepas tu ni pukul apa ni? Selasa. Ni Jumaat. Okay, so dia masa dia turun tu dia ada naik sikit. Okay, so dia yang naik sikit tu kalau kena kriteria dia, kita akan listkan dalam kita punya screener. Okay, jadi kat sini ni korang kena setkan ikut yang ni lah, teropong bursa preset ni. Okay, jangan guna, I mean, boleh jugalah kalau nak preset ikut volume ke, korang nak susun ni, tapi yang kita buat ni adalah yang bagi pendapat saya lah, yang terbaik lah. Kita akan gunakan ranking system pakai preset ini. Okay, so kalau nak tukar yang lain pakai based on sector ke apa ke, semua boleh. Especially siapa yang dah subscribe, korang boleh tengok korang boleh search counter korang kat sini juga. Kalau ada lah BTF ataupun advanced trend following, pre-closing ataupun T0. Alright, UMS. Okay, Genetech 28 hari bulan 11. Jom. Okay, saya tengah baca komen ni. Tuan Hafiz Bakri ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, doakan murah rezeki. InsyaAllah kita semua murah rezeki. Fitri ada dan juga Hafizin ya. Okay, Bahwes dan Kerjaya. Saya tak study dua counter tu, tapi kita boleh tengok nanti. Okay, siapa yang ada soalan nanti boleh share. Sharekan kita punya live ni dan kita akan bacakan kejap lagi. Okay, ni go back to our normal data. Daily 20. Okay, Jumaat masa dia tengah down kat sini. Sorry. Ni. Okay. So ni 25 hari bulan dia closing kat situ. Lepas tu dia gap up dan turun. Yang ni critical. Kalau dua combination ni kita panggil bearish engulfing. Tapi sebabkan I don't know, sebab market bullish sangat kan. Jadi candlestick ni gagal kiranya. Dia gagal menunjukkan sentimen yang bearish. Okay. Dan dia sambung naik lagi. So daripada sini, kalau saya memang saya cut loss saya ni. Sebab kita tak tahu dia nak naik ke nak turun lagi kan. Okay. Lepas tu kat sini ada weak entry dekat sini sebab volume yang rendah. Tapi lepas tu dia naik. Okay. Jadi siapa yang tak ada disiplin probably boleh dapat untung lah kat sini. Siapa yang berdisiplin maybe kena cut loss. Okay, terbalik pula tapi itulah, bila ada satu cikgu saya dulu pesan, dia kata skill ataupun teknik yang baik kita boleh repeat. Okay, tapi nasib yang baik kita susah nak repeat. Maybe boleh repeat, ada peluang kita nak repeat dia balik, tapi nasib yang baik tu susah untuk kita repeat. So kalau teknik, cara, kaedah yang baik kita boleh repeat dia dan tingkatkan kita punya success rate. Okay, tapi kalau nasib ni memang susah nak repeat lah sebab bukan kita yang control. Okay, so ni lebih kurang dalam 10% untuk highest hari tu lah. Okay, RCB screener ni untuk siapa yang tak tahu langsung lah pasal trade ataupun bukan tak tahu lah, at least ya orang yang dah baru lah, orang yang masih baru dan dia ada sikit technical, kefahaman technical kat situ. So tapi yang paling penting kena ada trading plan, dekat mana entry dan juga exit. Nak cari trading plan tu fokus ataupun cuba tengok dekat website, dekat YouTube channel Teropong Bursa, boleh tengok video-video kat situ untuk dapatkan idea macam mana kita nak trading plan tu. Okay, Jumaat kat sini trigger masih lagi trending. Highest lepas pada tu kita dapat dekat area sini, lebih kurang dalam 6%. 1, 2, 3, 4 hari sahaja. Okay, masih lagi within limit yang 5 hari tu. Okay, seterusnya Selasa. Okay, Jumaat kat sini.
So ni trigger, lepas tu dia turun dulu. Dia turun area 10% juga. Okay. Tapi dia turun bukan turun banyak tau. Dia sideways saja. Dia turun sampai sini level 171 ni. Lepas tu dia bertahan level ni. Okay. Dan kemudian 1, 2, 3, 4. Hari keempat tu jalan sampai sini. Lebih kurang dalam 11%. Dan hari kelima tu highest dekat 13%. Okay. So kalau korang ada trading plan, sangatlah baiknya. Trading plan yang basic. Okay. Boleh pakai yang box punya style. Kalau ada volume yang besar, candlestick yang besar ni dengan volume yang tinggi lah. Okay. Contoh saja. Okay. Korang boleh buat trading plan pakai kotak ni. Mana kotak? Ataupun korang boleh study lah box trading. Okay. Buat kotak kat sini daripada atas tu pucuk tu sampailah ke bawah tu. Okay. Dia punya whole candlestick tu. Okay. So kat sini kita consider dia sideways. Bawah kotak ni kira gagal. Atas ni kira dia dah breakout. Okay. So bila breakout tu maknanya benda ni dah mula bullish lah. Dah mula bullish sekali lagi. Kat sini dah bullish. Lepas tu dia sideways. Lepas tu dia bullish balik. Okay. Kalau dia sideways turun break ni gagal. Kalau candlestick yang besar ni kan saya akan ambil half lah. Sebab saya tak boleh nak tahan loss yang banyak. Kalau loss banyak saya jadi serabut. Jadi saya set saya punya cut loss tu nipis-nipis. Kuantiti pun tak banyak lah. Just beli setakat yang match kita punya risk tu. Lepas tu kalau jadi take profit. Kalau tak jadi cut loss macam tu. Okay. Hibiscus. Okay, sekiranya ni satu lagi dia regardless of sektor ataupun benda-benda lain dah. Tapi dia akan cari stocks yang paling hot, paling bukan paling hot lah, yang dia akan shortlistkan counter yang aktif. Bukan aktif semata-mata lah, dia ada kriteria dia dan dia akan cari dari segi teknikal. Dia akan tengok dua-dua tu. Okay. Alright, so trigger kat sini. Okay, at least di atas pada moving average 10 lah. Okay, trigger dekat sini. Okay, risk maksimum 3%, 2.8. Sekarang ni highest profit lebih kurang dalam 10.4%. Pertama, hari ni tak berapa bagus sebab sebab pengumuman kabinet tu kan ada serta sektor yang akan terkesan lah. Okay. Pengecilan kabinet ke, maybe dia akan hapuskan serta-serta inisiatif yang lama dan sebagainya. So dia akan efek company-company yang ada related dengan business tu lah ataupun related dengan sektor tu. So ni kita punya trigger Jumaat kat sini . Kita angkat ni sikit, tarik trigger kat situ. Okay, risiko dia lowest lah kita nampak dekat area sini. Lebih kurang dalam 1.6%, 1.2% lah. Highest kat situ kita dapat lebih kurang dalam 3%. Masa berapa lama? 1, 2, 3, hari keempat saja. Okay, best tak? Maybe kita boleh pakai ni juga kot. Okay, so ni so dia ada berapa bar kan? Best sikit. Okay, so last kali Opcom. Opcom ni saya tak follow pula. Jadi ke tak? Patutlah tak follow, tak jadi. Kurang menjadilah, okay. Khamis, Jumaat kat sini. Okay. So, kita punya trigger kat situ. Lepas tu, highest dia baru 0.8%. Okay. Dan yang lowest punya ataupun yang lowest lah, drawdown dia 3% kurang. So, ni kira benda ni belum jalan lagi lah. Tapi pada saya gagal lah kiranya. Okay. Cuma kat sini mungkin ada peluang lain lah. Siapa yang suka buy at support ke apa ke, kat sini korang dah ada minimum lah signal kat sini. Okay. So dia dah cecah dekat bawah ni. So sama ada dia boleh naik ataupun tak, belum tahu. Kalau mata saya tengok, adalah peluang tu. Okay. Tapi adakah counter ni lebih baik daripada counter lain? Belum tahu. Saya akan shortlistkan selalunya, cari yang paling best saja. Ada banyak counter, maybe 20-30 counter yang best. Shortlist 2-3 yang kita nak trade, yang the highest probability. Okay. Alright, so kita teruskan tengok. Ada screen lain tak? 28, 16, 11 ni. Okay, dah tak ada dah. Okay, selalu ada satu lagi JCK ataupun screener PC.
Okay. So tak apa, ni kita refresh dulu sekali. Sebab takut loading data lama kan. Okay, so ni yang baru. Kita ada MyEJ. Okay, jom kita buat watchlist kita dulu. Zoom. Scroll ke atas, cipta senarai baru. 05/12/22 BTF punya screener. Okay. Daripada ramai-ramai ni korang dah ada tak siapa-siapa yang dah guna screener ni? Tolong share sikit apa pendapat korang dengan screener ni. Okay, ada tak korang try yang watchlist yang kita bagi ke apa ke, tengok performance dia macam mana korang guna secara real life. Okay. Okay, kita ada MyEG data prep pertama Hibiscus. Okay. MyEG. Okay, data prep pertama. Hibiscus. Lepas tu kita ada MQ tag Inari Hexin. CMSB Yinsen CFM. CMSB Yinsen CFM. Okay. So kita tengok. Ni counter-counter dia lah. Okay, MyEG. Cuba tengok. Kalau ni kita kena share screen dulu share watchlist ni. Okay, salin dan kongsikan. Ni dia. Okay. Okay, so MyEG dia masih lagi trigger buy. Bukan trigger buy lah, trigger dalam kita punya screener sebab dia dah breakout ni. Okay, dia breakout dan dia masih lagi bullish lah. Cuma korang kena berhati-hati sebab dia dah mula down dan hari ni pertama hari kedua. So tak tahulah, kita tengok dalam masa 5 hari. Jadi kena applykan korang punya trading plan. Kalau ada entry korang kat sini, bolehlah masuk. Kalau tak, jangan masuk lagi sebab trading plan tak cakap macam tu. Gitu. Okay. My data prep hari ni baru saya nampak. Dah kecoh-kecoh juga Tak perasan sebab saya ini half day je. Okay, tu dia. So dia sesi petang ni 30 minit. Pukul 3 tadi. Pukul 3.30 tadilah dah mula naik. Dan highest volume pukul 4 tadi. Zap harga naik. Okay. So ini pun saya pakai benda yang sama. Moving average 5, 10 dan 50. So kalau korang screen screener kat bawah ni kan. Korang screen ni atas pada tak tahulah moving average 10 ke kan. Dekat 30 minit korang boleh tukar kat sini Ini daily ni tukar 30 minit. Ini siapa yang ada counter yang access yang berbayar lah. Tukar 30 minit kat sini. Dan screener ni pakai setting yang saya bagi itulah. InsyaAllah dekat sini dia akan trigger. In fact kat sini pun dia akan trigger. Cuma sama ada dia akan keluar dekat sebelah atas ni ataupun tak, itu terpulang pada extra setting korang nantilah. Okay. Pertama, tadi tengok sikit kan. Ni dah mula bearish. Tapi itulah kena tengok. Ni gap down. So the gap down dah turun dengan highest volume. Lepas tu dia technical rebound. Ni slightly bearish bagi saya. Tapi kena hati-hati jugalah. Kena follow the plan. Okay, contoh. Ni MQ tag ni agak menarik Saya nak share sikit. Benda ni sebenarnya dia ada satu corporate exercise yang berlaku bulan 8 hari tu. Tapi korang cari nanti lah. Okay, saya nak share ni. Mana ya? MQ tag. Ni saya bagi pendek je. Dekat dalam saya punya support group lah ni. Pada 21 Ogos, MQ tag ni aku rasa ada sesuatu yang bakal berlaku. Okay, tengok corporate announcement dia ni. So masa tu saya ada study lah.
Okay. Ni ada kawan-kawan lah yang follow, I don't know lah kan macam mana. Kena tanya dia nanti. Tapi ni bulan 8. So ini memang kena strategi yang counter-counter penny stocks ni secara default dia, secara natural, secara alami, counter-counter penny stocks bagi saya trigger untuk peram. Sebab kadang-kadang kita nak spot bila exactly dia nak naik tu susah. Game ni game lain. Okay. Kalau dia tengah naik macam ni, usually benda dah lambat. Kayak gitulah. Alright. Inari benda ni saya tu terang cakap lah benda dah lambat dan seterusnya lah. Okay, so kita dah 10.30. Sekejap kita tengok ada soalan lain ke? Okay, Hafiz tanya ni, Hafizi Dahlan, Bahvez dan Kejaya. Dua counter ni saya tak tengok. Jom kita tengok. Bahvez. Ni counter yang related tu emas. Oh, counter yang related dengan gold, kita kena tengok harga komoditi dulu. Tengok kat global. Okay, mana gold? Ni crude oil dah 82 Alright. Gold 1800. Saya tak study sangat gold ni, jap. Jom kita tengok. Tengah naik. Okay lah tu. Dia dah above moving average 50 kat sini. Dengan strong lah. Yang ni dia naik. Yang ni dia okay, strong juga. Cuma dia tak ada candlestick hitam tu yang saya set. Tak apalah, kita tukar tu. Kita disablekan candlestick ni. Ni saya punya indicator sendiri je. Okay. So kat sini dia dah breakout. Lepas tu gagal, turun balik. Turun kembali trading di bawah moving average 50. Ni pun dia masa dia breakout ni moving average 50 tengah down lah. Okay. So kat sini dia mula breakout, moving average 50 pun dah mula mencongak naik. Mendongak naik. Lepas tu dia dah mula naik, turun dan dia dah breakout previous high. Kat sini lebih kurang lah okay. Halal lah kat situ, dan benda ni dah mula bullish. Cuma kita ada zone previous high kat situ. Jadi untuk dia meneruskan kenaikan, dia kena breakout kat atas ni dulu. Okay, breakout dengan konklusif lah. Jadi kat sini pun dah nampak pattern reversal sebenarnya. Cuma tunggu confirmation saja. Ada setengah orang nampak head and shoulder kat sini kan. Okay, dia mungkin boleh buat macam ni. Jadi bagi dia, siapa yang observe benda ni, ini adalah signal yang dah bullish. Tapi ini saya pun okey jugalah kat sini. Cuma saya rasa kalau sebab sekarang ni dia dah duduk dekat situ. Okay, since dia dah duduk kat sini hari ni, next level yang kita kena tengok ialah yang tu lah. Sama ada kita nak tengok dia level ni gagal, maknanya dia akan turun, ataupun dia boleh naik lagi, dia kena breakout gitu. Okay, so Bahvez ni dia related to emas juga, tapi bukan sepenuhnya. Saya tak ingat berapa dia punya ratio. Sebab Bahvez ni dia ada lombong emas. Cuma lombong emas ni banyak ke sikit contribute to the business, saya tak pasti. Bahvez ni business yang sebenar dia, ataupun dari segi dia punya website dia tu, dia cakap dia buat aquaculture, dia ternak ikan dan sebagainya, kalau tak silap saya lah. Okay. Cuma itulah, maybe ada change in business ke apa ke, saya kurang pasti. Okay. Oh, Cik Helmi kata ni, hari ni news hari ni MQ Tech redesignated anak TPM. Okay, jom kita tengok. Nanti korang boleh cari semua info ni. Okay. Yang bulan 8 hari tu apa yang saya tengok, saya trigger tu pun korang tengoklah date tu. Carilah apa news yang bulan 8 tu. Okay. Nanti korang faham style saya, bukan saya speculate, tapi dia game dia lah. Benda ni sebenarnya dia asyik corporate exercise, corporate announcement, semua tu benda yang bukan hari ni baru berlaku. So korang kena study apa yang berlaku dekat belakang untuk foresee benda yang ada kat depan. Macam kita nak naik tangga. First time kita tak tahu tangga kan. Kita jalan-jalan, kita terlanggar tangga tu. Lepas tu kita dah raba, okay, dia naik satu step macam ni. Lepas tu kita raba lagi, depan sikit kita ada step lagi, naik satu. Lepas tu 1, 2 tu dah biasa dah. Lepas tu buat step yang ketiga, step keempat dan seterusnya. Lepas tu dah ada 10 step tu, dah tahu dah sampai ke sini, zap terus naik. Kan. So dia perlukan kefahaman. Jadi kalau setakat kita tahu saja tapi kita tak faham,
dia masih lagi goyang lah. Jadi bila faham, lepas dah faham tu buat lagi, dia jadi mastery. Dia akan develop jadi korang punya skill. Bila ada skill tu yang susah nak hilang tu. Okay. Alright, so ni MQ tag. Okay, keluar pula dekat depan ni. Saya biasa pakai ni lah. Pickstock.info. Ni berita Cina ni susah sikit nak baca. Zahid's daughter redesignated as MQ tag. Apa? Chairman. Terus lompat. Tapi sebelum tu kita tengok ni news hari ni. Okay, mana MQ tag tadi? Okay, ni berita hari ni tau. Tapi kita tengok counter tu dah jalan 2 hari sebelum tu. Ni 30 November dah. Okay, 30 belum lagi lah. Okay, tapi volume dah mula meningkat kat sini. 29 November tu. Oh, sorry. Ini 24. 29 November dah mula naik. Ini orang yang dah tahu. Lepas tu berita tu sebar dekat orang yang lebih ramai. 30 November, 31 1 Disember. Lepas tu semalam pun ada orang beli lagi sebab ini MQ tag kan. Sebab dah ada anak Zahid jadi chairman. Lepas tu hari ni bila keluar berita dah boom naik. Okay. Bulan 8 hari tu cuba tengok. Related news. Announcement. Okay. Kena hati-hatilah kaunter-kaunter penny stocks ni, ramai yang kena game. Rasa dah terror nak trade kan. Tapi ujungnya angur semuanya. Sayang. Duit bukan senang nak cari kan. Ni general announcement ni kat sini. Dia adalah benda-benda macam ni. Kan. Korang study kat sini. What is happening. Lebih kurang dekat sini. Ni general announcement ni. Atas ni apa. Alah. Nanti korang baca lah. Okay. Jadi benda ni pun kena faham. Kalau nak trade bursa ni kan, dia ada banyak cara dan korang tak boleh stick tu satu style. Bagi saya lah. Sebab setiap style tu, dia terhad application dia. So kalau korang nak fokus satu style, unless macam BTST tu boleh lah kan, dia boleh apply tiap-tiap hari. Tapi kalau style yang macam ni, korang akan boleh dapat macam ada study announcement contohnya. Study je, baca announcement, lepas tu nanti korang tengok apa akan jadi kat announcement tu. Sebab kadang-kadang ada hari tak sesuai langsung kita nak trade apa-apa pun. Jadi kalau kita ubah sikit strategi, sama ada pakai fundamental ke, kita study momentum ke, study announcement, corporate exercise, study je semua benda tu. Jadi korang punya scope untuk analisis lebih besar. Gitu je nak cakap. Okay. So tapi benda tu susah lah. Siapa yang minat, yang betul-betul nak buat, yang tak ada aim untuk jadi kaya lagi, tapi just buat untuk jadi pandai, insyaAllah korang akan dapat jadi pandai. Lepas dia jadi pandai, insyaAllah boleh lah. Kalau nak berhenti kerja ke apa ke, itu cerita nombor 2. Tapi yang pentingnya kena bagi pandai dulu. Okay. Masuk kelas saja belum pandai lagi. Okay. Masuk kelas dapat CJ belum pandai lagi. Dia kena lepas dah tahu, kena buat supaya dia jadi faham. Lepas dah faham, kena buat lagi supaya jadi skill ataupun jadi mahir. Alright, faham tu? Terima kasih banyak Cik Elmi sebab share tu. Bond oil ni siapa? Azlim ni tanya, bond oil tuan, volume berdesup tapi candle doji, boleh ulas. Bond oil. Oh, nanti kita tengok Kejaya, sorry Mi. Bond oil. Ini mestilah counter pennies. Sepatutnya lah. Okay. Tak kisahlah volume berdesup ke apa ke. Sebab kan counter ni harga 2 sen. Orang yang nak menjual sangat ramai. Okay. So let's say volume ni contohlah 10 juta. Contoh je. Saya tak tengok kat sini. Contoh volume ni 10 juta. Tapi orang yang nak menjual sebenarnya dekat harga yang berdesup tu lah. Whatever harga, orang yang nak jual sebenarnya 20 juta. So daripada sini, ini 10 juta volume yang orang nak jual, dia dah beli. Tapi orang yang tengah menjual, dia ada banyak tu. So dia baru beli separuh ni. Sebab tu harga tak bergerak. Faham tak? Okay. Okay, simple saja. Itu dia punya penjelasan dia. Okay. So hopefully clear Cik Azlim So orang yang
menjual ada banyak ni. Tapi yang volume yang berdesup tu, beli baru banyak tu. Sebab tu harga tak bergerak. Kalau orang yang menjual banyak ni, okey dekat harga satu harga tu kan. Tapi orang yang beli banyak tu, insya-Allah harga akan naik. Harga pula yang akan berdesup. Sebab buyer lebih ramai daripada seller. Faham tak? Benda ni simple. Ia supply and demand lah. Pendek kata kan. Tapi korang apply kan dekat Q analysis. Ataupun tak payah Q analysis yang advance lah. Just fikir logik je. Benda yang murah mesti ramai orang nak jual. So kalau barang tu banyak dekat dalam market, harga susah nak naik. Betul tak? Gitu je. So bila barang banyak, susah nak naik harga. Harga orang beli banyak pun harga akan duduk kat situ. So untuk harga naik, nak kena macam mana senario dia? Kena fikir tu. Untuk harga naik, barang kena sikit, demand kena banyak. Ataupun dia combine dua-dua. So untuk barang jadi sikit, macam mana nak buat? Ada orang kena beli semua yang ada daripada market, tinggal sikit saja. So bila tinggal sikit, tak ada orang dah tak ada orang nak jual harga murah, baru harga boleh naik. Jadi selepas pada itu, ni cerita klasik lah operator punya warehousing, keluar good news, keluar bad news, lepas tu mark up the price dan sebagainya. Benda simple. Korang kena study saja ni, kena baca pasal operator how they work. Okay? Dekat dalam YouTube pun banyak lah cerita-cerita macam ni. So warehousing dia akan kumpul dulu, lepas tu bila dah tak ada, dah kurang supply dalam market, baru dia boleh push. Salah satu cerita yang saya biasa tengok yang orang duk forward, dia kata ada saudagar ni, seorang ni orang kaya kat kampung tu. So dia kata ada monyet ni untuk buat ubat, dia kata kan. So siapa yang bawa dia monyet ni, dia akan bagi RM100. Contohnya kan. So dua orang pun berebut lah beli cari monyet, bagi kat tu dapat RM100. Bagi. So penjual sekarang ni, pembeli tu duk beli dulu. Beli dengan harga murah lah kan. Okay. Lepas pada tu, dah habis monyet kat kampung tu, dia kata dia nak lagi ni. Dia nak lagi, tapi dia akan offer harga RM200. Okay. So dia akan offer harga RM200 untuk siapa yang nak beli. Siapa yang nak jual. Sebab dia nak beli ni kan. So dia offer. Lepas tu orang akan mula mencari lagi. Cari sampai dah habis semua monyet tu, dia up lagi harga. Up lagi sampai dah zero, dah tak ada monyet. Lepas tu orang belakang dia, penjaga store tu, geng dia juga. Okay, geng pembeli tu lah. Okay. Geng dia akan cakap tak apa. Orang kampung, macam ni. Lepas ni harga nak naik RM1,000. So, monyet dah tak ada. Aku jual kat korang ni. Harga 600 ekor. Okay. So orang pun mulalah beli senyap-senyap, mula beli kan. Beli. Bila dia orang dah beli, dah jual semua monyet-monyet tu. Lepas tu maybe orang yang membeli tu kata okay, dia hold dulu, nak tengok supply ke macam mana kan. So dia orang mula jual cepat sebab next price harga akan lagi tinggi, dia kata. Okay, yang geng ni yang jaga store tu. Lepas tu dia dah jual semua habis monyet, dia pun tapau, muka-muka semua cabut lagi. Jadi dia beli monyet tu dekat harga average maybe 200 ke 300 daripada orang kampung. Dia jual balik dekat orang kampung juga harga 600. Disebabkan atas janji ataupun spekulasi, katanya harga buruk ni nak naik lagi tinggi. Gitu. Okay. So saham pun benda yang sama. Jadi korang kena sentiasa fikir kita duduk dekat side operator ataupun side orang yang buat kerja benda ni semua. Okay. Sebab tu kadang-kadang technical analysis ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Okay. Sebab korang apply dekat benda yang salah dan tak faham cara macam mana market ni bergerak gitu. Okay. Okay, kita masuk balik. Sorry. Ni tu. Okay. Soalan ni, Kerjaya tadi kan? Ini Borneo Oil. Benda yang sama lah macam saya cakap tadi. Supply and demand. Kalau ada orang 20 juta nak jual, tapi 10 juta nak beli. Ini 10 juta lah kononnya kan, yang besar kan. 10 juta beli, masih lagi ada 10 juta. So harga tak boleh naik. Okay. So Kerjaya. Apa? Kena sengat. Okay, kena tiba apa tengok. Abang sini kan cawan. Ya. Nanti papa buat. Okay, dia duduk sana dulu. Okay, sorry.
Okay, Kerjaya pun tak ada keluar macam saya punya setup untuk trade belum ada lah. Okay. Tapi dari segi technical analysis kita tengok kat sini ke sini kita gariskan. Kita buat satu trend line. Ini adalah minimum trend line yang bullish. Maknanya dia dah mula, harga dah turun tapi dia tak turun dah previous low kat sini. So menandakan kat sini ni orang punya sentiment lebih bullish daripada masa kat sini. Faham tak? So maknanya sekarang ni orang kata macam ni harga takkan turun lagi dah. Dia pun terus beli kat sini instead of dia beli dekat support ni. Jadi ini petanda yang bullish lah. Kita dari segi trading, pada saya kita kena faham psikologi dia. Psikologi trend line, psikologi candlestick, single candlestick, double candlestick ataupun dua candlestick, tiga candlestick. Dia punya psikologi dia kita kena faham. Supaya kita dapat analisis yang lebih mendalam dari segi sentiment market tu. Sebab tu kita boleh buat decision dengan lebih tepat. Okay. So roughly zone resistance kat area situ. Mungkin daripada sini harga boleh cecah kat situ. Sebab technical biasanya dia akan follow macam tu lah. Okay. Oh ni kita boleh tarik lagi lah. So actually ini lebih boleh lah kot pakai yang rendah ni lah. Okay. Yang rendah senang nak capai daripada yang tinggi, betul tak? Okay. So resistance kat sini probably area RM1.20. Okay. Sama ada boleh capai pergi kat situ ke tak, kita tak tahu. So sebab tu trading plan tu penting. Kalau tak dia akan turun bawah ni. Dan ini yang minimum untuk dia bullish lah. Lepas tu kalau dia turun bawah lagi ni, dia dah break trend line, dia slightly dah mula kurang bullish. Bila dia turun lagi kat sini memang dah jadi neutral balik, sideways all the way, dan turun bawah ni dia jadi bearish. Okay. So yang ni memang tak ada saya punya setup lah, ataupun ada counter lain yang lebih menarik lah bagi saya. Okay. Okay, Keniza Zakaria tanya, boleh terangkan tak market capitalization dengan detail? Market capitalization ya? Boleh. Kita buka platform lah. Okay, aku buka platform Sekejap, saya try. Sekejap. Ni kena tutup dulu. Sekejap. Platform. Boleh ke login kat sini Market capitalization ni lebih pada macam fundamental lah. Okay. Saya akan share relationship antara, tak boleh lah sini, sorry. Kena tukar. Maybe saya punya. Ni tak boleh tak. Okay, sekejap. Maybe dekat saya punya blog. Ada sikit info kat sini. Jadi saya rasa maybe korang boleh baca kat sini. Okay, market capitalization. Ni dia. Okay, indeks KLCI dan kenapa dia kurang penting. Okay, ni yang pertama lah. Okay, sebab market capitalization ni selalunya dia hanya refer kepada company-company yang besar lah. Okay, so ni saya punya cerita dulu sebelum ni. Okay, so kita ada ni KLCI komponen dan sektor pada bulan September 2021. Okay, so kita ada ni KLCI, okay, 30 syarikat yang terbesar. Jadi Genting Malaysia, Mr. DIY, SIME, PPB dan sebagainya. Okay, so daripada sini kita tengok ini dia market capitalization dari segi RM. Okay, so market capitalization ni apa dia sebenarnya? Market capitalization ialah harga saham dia kali dengan berapa unit saham yang ada. Itu dia punya summary dia lah. Okay. Jadi dia nak tahu berapa saiz ataupun nilai syarikat tu sebenarnya pada masa tu. Okay.
kalau macam Genting ni, harga saham dia dikali dengan harga saham dikali dengan dia punya berapa share issue total. So kalau harga RM1, saham dia ada 100 juta unit, nilai company tu ialah 100 juta ringgit ataupun market capitalization dia ialah 100 juta. Okay, dan seterusnya. Jadi bila kita kaji semua tu dan kita susun company-company ikut market capitalization, 30 yang terbesar dia akan masuk dalam indeks. Ini dia. Okay, so kita ada Top Glove, Harta dan sebagainya lah. Ini saya rasa kita dah keluar indeks yang baru dah sebenarnya. Okay, company-company ni dah bersilih berganti. Okay, so dari sini kita ada sektor consumer products, energy, financial services, transportation, logistics, healthcare, industrial products, plantation, telecommunication dengan utilities. Jadi daripada sini, okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sahaja sektor dalam KLCI. Okay, pada masa tu 2021 tu. Jadi lagi 4 sektor tak masuk, iaitu REITs, property, teknologi dan juga construction tak masuk. Okay, 2022 teknologi sektor dia ada satu wakil, Inari. Lepas pada tu saya rasa tahun ni tak pasti sebab hari tu ada ura-ura nak terkeluar sebab dari segi market capitalization punya senarai dia dah kecil. Okay, so market capitalization ni benda tu lah sebenarnya, harga saham dia kali dengan berapa unit share. So kita tengok penggunaan dia, penggunaan dia ialah untuk cari company yang berapa size company dia. So kalau kita nak cari market leader, biasanya kita akan refer kepada market capitalization dalam sektor tu yang paling besar. So itulah bisnes yang paling besar. Jadi kat sini saya nak tengok, saya nak search KLCI. Dekat dalam page Telepon Bursa ni pun ada satu posting iaitu pasal KLCI company yang mungkin akan bertukar. Sekejap ya, kita tengok KLCI. Ada tak? Ni dia contoh. Okay. So ni adalah post dekat Telepon Bursa 19 September. So ini adalah KLCI Index 19 bulan 9 22. Kita ada yang bottom 3 ni Inari, Top Glove dan Harta. Inari ni dah masuk tau. Dah masuk hari tu. Lepas tu pada hari yang sama, masa yang sama, kita ada KLCI Top 30. Dari segi market capitalization, tarikh yang sama, masa yang sama. Jadi kita tengok kat sini, adalah semua company-company ni memang besar lah market capitalization dia pada masa tu 103, K85 dan sebagainya, makin turun sampai dekat area sini. Genting masa tu 17.25, Genting Malaysia 17 bilion. Lepas tu kita ada Hub Seng yang tak ada dalam indeks tapi dah market capitalization dia dah mula besar. So bila market capitalization dia besar, dia akan masuk dalam top 30 tu. Top 30 ni dia akan ambil yang paling besar saja. Okay. So Hub Seng ada kemungkinan besar. Kalau kita tengoklah nanti bulan 12 ke bila dia review, company-company yang bawah akan terkeluar dan top 30, yang next top 30 akan masuk. Jadi pada masa tu 19 bulan 9 ni kita ada Hub Seng masa tu leader. Bukan leader lah, Hub Seng ni construction. Lepas tu M-Bank masuk ni financial dan juga QL antara yang top. Sebab pada masa tu Inari ni bulan September lah, market pun tengah goyang tak berapa cantik kan. Ekonomi, bukan ekonomi, kerajaan kita pun tengah goyang kan. So Inari masa tu dah 9 bilion, Top Glove dah 5, Harta Lega pun dah 5.1. Jadi ini semua dah jadi kecil, saham jatuh, harga saham dia jatuh, market capitalization dia, kuantiti saham dia masih lagi banyak tau. Pada masa tu dia dah cecah macam berbilion, tak tahulah 30-40 bilion kot, saya pun dah tak ingat kan. Tapi katanya Top Glove dah berkurang 80%, 90% daripada yang asal tu. Okay. So ni sebabkan share price dia turun, dia punya market capitalization pun turun. Jadi company ni market capitalization dia makin besar
ada chances lah untuk dia makin naik dan masuk dalam indeks. Bila counter biasanya kan kalau news counter tu masuk indeks biasanya harga dia akan melonjak-lonjak lah. Yang terkeluar pada indeks biasanya harga dia akan jatuh. Biasanya behavior ataupun perangai dia. Okay. Okay, siapa lagi ni? Hopefully clear Cik. Siapa tanya tadi? Keniza. Kamaruniza ke nama tu? Cik, macam nama sama kan? Okay, CMSB ni siapa tanya ni? Kita tengok soalan last ya. Atid Krios. CMSB tadi dah ada kan dalam kita punya list 5 bulan 12. 5/05/12. Ni dia BTF. CMSB ada. Okay. So dari segi teknikal ni kita tengok benda ni dah ada pattern macam head and shoulder lah. Okay. So ni satu shoulder. Dipanggil left shoulder. Lepas tu ni head. Dan yang ni dia boleh panggil dia right shoulder, RS. Dan yang ni line ni kita panggil neckline. Okay, dan price dah breakout neckline, bullish. So untuk untuk head and shoulder punya pattern, kita pakai X to X punya kaedah untuk cari dia punya target dia kan. Okay. Sorry, ini bukan buy ataupun sell call ataupun cadangan beli jual, tapi kita discuss dari segi teknikal lah, sebab ni kita nampak pattern head and shoulder. Okay. So daripada sini, sorry, ini inverted head and shoulder sebab dia sebelah bawah. Okay. So daripada sini kita pakai X to X, ni kaedah yang biasa So kita tarik dia yang ni pergi ke situ, kita point kat sini breakout dan kat sini dia punya target. So dah capai. Okay, nampak tak? Okay. So yang ni kita, kalau kita boleh copy paste. Neckline kita letak kat sini. Ni kita panggil, sorry buat line sikit. Daripada sini ke sini kita panggil X to X. X to X. Target lah, ataupun kaedah kita nak target X to X. Macam tu lebih kurang. Saya tak ingat lah nama dia, tapi X to X tu korang search dekat dalam internet. Search kat Google, YouTube, sure ada benda ni, X to X. Okay, dan teknik ni dia guna untuk banyak breakout, triangle pattern, flag and pennant pattern pun dia pakai teknik X to X ni. Okay. Dan juga breakout channel pun sama. Kalau satu ada channel up and down kan. Contoh je lah. Okay, ini kita ambil, kita copy ni contoh copy paste, kita ada satu channel macam ni. Okay, contohnya. Okay, so ada dua channel ni. Jadi kita ada satu range ni kan. Range ni. So ini pun sama. So kita boleh pakai ni, range dia. Kita tanda dekat point yang breakout tu, itu dia punya target dia. Okay. So hopefully clear hari ni, dapat berkongsi sikit sebanyak. Saya suka jawab soalan. Especially soalan teknikal lah. Bukan saya suka, bukan yang tanya pasal counter tu counter ni. Sebab itu biasa saya suka share knowledge sebenarnya. Jadi kalau orang tanya teknik ke, tanya apa-apa yang berkenaan dengan tu, saya lebih sudi menjawab lah. Okay, pasal counter ni bahaya sikit kita nak bincang sebenarnya. Okay. Takut terbagi buy call ke apa ke kan. Okay, itu je lah. Alright. Okay, ada komen lagi tak? Alright, terima kasih banyak. Okay, Atid, hopefully jelas Okay, terima kasih. Dan kita insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan pula lah. Okay, siapa yang nak subscribe, boleh subscribe dekat dalam page Telepon Bursa ni. Okay, dan dia ada panduan lah. Kat sini dia akan buka satu live document dekat Google Drive. Dia akan bagi, ini pun saya boleh share kalau siapa yang nak. Okay, dia akan tunjuk guideline macam mana nak guna screener ni. Okay, hari ni ada update sikit lah. Kita ada tambah syariah compliant indicator. So,
Sekejap ya. Gambar-gambar tak keluar. Okay, ni indikator dia lah yang ada warna hijau tu. Okay, so cara nak guna. Benda dokumen ni ialah dokumen yang publicly free lah. Maybe saya boleh share dengan korang. Untuk belajar lah macam nak guna benda ni kan. Sekejap. Saya akan share public link. Oh, tak ada kat sini. Sekejap, mana link tu? Sekejap. Okay, sekejap. Saya boleh share ni, insyaAllah. Nanti siapa-siapa yang baca, kau boleh download je, bukan download lah, kau boleh ni. Boleh review dan tengok. Kalau benda ni sesuai untuk korang, boleh subscribe lah. Okay, sebab ni direct daripada Teropong Besar, bukan daripada saya lah. Guide screener. PTS. Sekejap. Okay. So saya dah share kat situ. Hopefully korang boleh nampak lah. Ada tu dia. So rasanya boleh terus klik kan. Kalau tak boleh copy paste lah. Okay. So yang ni adalah cara-cara nak guna screener ni. Oh, ni ada kat bawah ni link dia. Okay. So ni kita ada screener T0. T0 ni agak bagus jugalah. Okay. Yang especially fokus kepada 5 hari yang pertama. So ni screener T0 ni screener advance fokus kepada price and volume. Dengan mencari counter yang momentum yang kuat. Okay. Counter yang mempunyai volume yang inverted comma tinggi. Okay. So ni contoh dalam masa 5 hari. 5 hari pertama warna biru. Ini kita trigger T5 dan T10 lah. Okay, T0 dia trigger next day tu 4.3%, 8.2. Ni semua ni yang naik dalam masa 5 hari. Lepas tu hari yang kedua tu T plus 10 tu tak banyak sangat lah. Yang ni dah mula rugi. Okay, ni pun ni untung. Okay, jadi tak banyak counter yang naik lepas pada hari kelima tu. Jadi saya punya strategi ni memang closely resemble yang ni lah. Okay, ni tech scam, kita ada high volume, lepas tu beberapa hari lepas tu lah. Yang ni pun macam Genetech ni pun actually ada. Sekejap saya share sikit lah. Ni yang saya share dekat saya punya group untuk siapa yang nak belajar itu. Genetech. T0 ada tak? T0. T9. Ada tapi saya tak jumpa pula. Ni contoh je lah. Tak tahu korang boleh nampak ke tak ni. Ni Emulus. Okay, ada lah itu. Tak boleh kot. Alah, saya dah tak ingat lah apa nama dia yang saya search hari tu. Ni kot. Apa ni? Ni 29 bulan 11 kita punya trigger hari tu lah. Ni pun kau boleh tengok. Okay, dia ada T0, T1, T2, ASB semua tu. Sekejap. Cuba kita tengok screen kita lah. T0. Okay. So data prep hari tu, yang ni hari ni ialah dia trigger T0. Okay. Jadi pada hari ni juga ialah T1 dengan T7. Cuba kita tengok data prep. So dia pernah trigger 7 days ago. Data prep. Okay, jadi hari ni data prep ni T7. So tengok ni hari yang ke-7. Hari ni hari 7 lah. Hari ke-7, hari ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Dekat sini. Ni T7. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oh actually sorry, ni T0 kat sini. Kalau tak silap saya lah. Okay. So ni 1, lepas tu ni T7 Hex in hari ni T0 lah. So sebelum ni dalam masa last 10 days tak ada trigger. CFM hari ni T1. Okay, semalam hari Jumaat itu T0 lah. Okay, hari ni juga T4, T6, T7 dan juga T10. Okay, jom kita tengok CFM. Apa jadi dekat counter CFM ni. Lepas pada trigger. Sebab ni last 10 hari pun dia ada trigger. Okay. Okay, ni hari ni T10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini T1 yang hari dia trigger ataupun T0 kat sini. Okay, best tak? Okay, so lepas pada tu setiap hari ni ada ni lah. T1 ni ialah hari ni T1 kepada yang ni. Ni adalah T0 macam tu. Banyak ni kau study lah. Okay, cuba tengok dekat dalam baca dekat guide ni. Macam mana nak faham. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp saya anytime. Dan kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Okay, itu saja daripada saya hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam.